Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam PDPR bersama Cikgu Aisyah. Baik, bagi pada hari ini, Cikgu Aisyah akan membimbing murid-murid untuk Bahasa Melayu tahun 3 untuk melaksanakan buku aktiviti jilid 2, muka surat 23, 24 dan 25. Diharap semua murid telah bersedia dengan buku aktiviti masing-masing. Baik, sekiranya telah bersedia, mari kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, kita lihat dahulu pada muka surat 23, unit 16, bertajuk pengurusan sisa pepejal. Baik, di sini di dalam muka surat 23 telah diberikan satu jadual ya dekat sini, bukan jadual, kita panggil peta ya, peta. Peta buih berganda. Okey. Peta buih berganda. Baik, apa maksud peta buih berganda ni? Baik, peta buih berganda ni dia ada dua fungsi, okey? Iaitu bila kita lihat di sini, saya ambil warna hitam. Bila kita lihat di sini, sini ada nombor 1 dan nombor 2. Ini menunjukkan persamaan bagi kedua gambar ini. Manakala di tepi ini 1, 2 dan 3. Juga 1, 2 dan 3. Ia menunjukkan perbezaan bagi kedua gambar ini. Baik, apakah dia cerita tentang gambar ini? Baik, seperti kita lihat di sini ya. Tajuknya pengurusan sisa pepejal di sini ya. Baik. Kita baca di sini, khidmat pengurusan sampah. Baik, maksudnya cara-cara nak uruskan sampah-sampah ya. Sampah-sampah ni biasanya yang kita sisa-sisa makanan yang kita buang dan sebagainya. Baik. Jadi dia ada dua cara di sini. Baik, ceritanya begini. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat pekerja membersihkan sungai. Jadi cerita di sini ialah pembersihan sampah di sungai. Okey, mengapa sungai kita perlu bersihkan? Okey, sungai perlu dibersihkan kerana sungai merupakan sumber air. Okey, sumber air yang kita gunakan seharian di rumah kita untuk makan, minum, membasuh dan sebagainya. Baik, jadi di sini ada dua cara, iaitu cara yang pertama ialah di sungai, kutipan sampah di sungai, menggunakan bot yang diubah suai, sampah dikutip cepat, muatan maksimum 50 kg. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Okey, jadi ini di sungai ya. Jadi di sini maksudnya Alia ni dia nampak semasa di sungai. Jadi datuk dia memberi pula perbezaan antara pembersihan sampah di sungai dan juga di darat. Baik, sekiranya di darat, dia kutipan sampah dari rumah ke rumah. Ini yang kita selalu nampak pakai lori sampah ya. Dia menggunakan lori sampah. Okey, sampah diangkut cepat. Okey. Muatan maksimum 15,000 kg. Jadi ni perbezaan. Tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Okey, yang sungai tadi untuk sungai, yang di darat untuk persekitaran. Okey? Jadi, apa dia persamaannya dekat sini? Kedua-dua persamaannya ialah apa?
Contohnya, kedua-dua ni tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk mengutip sampah. Jadi, kedua-dua ni persamaan dia ialah dia punya fungsi adalah untuk kutipan sampah. Jadi, kamu tuliskan di sini perbezaan. Cari lagi satu perbezaan yang lagi satu, tuliskan di sini. Baik. Perbezaan kita nampak banyak ya. Contohnya yang pertama, di sungai kita gunakan bot. Manakala di darat kita gunakan lori sampah. Okey? Jadi, Cikgu Aisyah harap kamu boleh buat yang lain-lain berdasarkan daripada cerita khidmat pengurusan sampah ni. Okey, buat sendiri ya. Jadi cari lagi satu persamaannya apa? Cari perbezaan yang kedua, perbezaan yang ketiga. Okey, perbezaan yang kedua dan juga perbezaan yang ketiga. Okey. Cikgu Aisyah harap kamu boleh buat ya. Baik, Cikgu Aisyah teruskan saja kepada muka surat 24. Baik, pada muka surat 24, kamu perlukan nomborkan susunan cerita ni supaya jadi satu karangan yang lengkap. Okey. Yang pertama dia telah berikan di sini. Okey. Dia telah berikan di sini yang pertama cerita tentang Alia dan ibu bapanya. Okey. Maksudnya di sini dia cakap Alia dan ibu bapanya menjemput abangnya dari tapak perkhemahan unit beruniform. Okey. Baik. Alia melambai-lambai tangan sambil memanggil nama abangnya. Jadi kita tahu cerita ni tentang cerita Alia dan ibu bapanya pergi menjemput abangnya. Jadi kamu sambung sahaja yang mana yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, tuliskan nombornya. Baik, itu saja pada muka surat 24. Dan seterusnya akhir sekali pada muka surat 25, dia minta kita untuk melengkapkan cerita Sang Kelah. Okey? Sang Kelah dan Sang Kekura. Okey? Baik, dekat sini kita memang nampak gambar dekat sini. Kita ada gambar Sang Kelah. Ini Sang Kelah. Sang Kelah ni seekor ikan ya, ikan kelah. Dan kura-kura ni ialah kura-kura lah. Sang Kekura. Okey? Baik. Cerita ni tentang Sang Kelah dan Sang Kekura lah. Betapa mereka gembira duduk dekat dalam sungai yang bersih, mencari makanan. Okey? Jadi kita kena tahu dekat dalam sungai ni ada banyak haiwan-haiwan yang hidup. Itu sebab kita kena jaga kebersihan sungai. Okey? Baik. Jadi cerita ni berlangsunglah. Ini dekat dalam perenggan yang pertama. Kemudian perenggan kedua. Dan akhir sekali perenggan yang ketiga. Baik. Minta maaf ya pen Cikgu Aisyah ni hari ni. Baik. Jadi perenggan yang keempat diminta untuk kamu membuat sendiri. Okey? Membuat sendiri ayat kamu. Okey? Jadi dia berikan dekat sini dia punya ideanya, iaitu kerjasama mengekalkan kebersihan sungai, alam sekitar akan terjaga, hidupan akuatik semakin terpelihara, dan pulang ke habitat masing-masing. Baik, jadi yang perlu bekerjasama mengekalkan kebersihan sungai siapa? Selalu yang menjaga kebersihan sungai ialah siapa? Okey, pastilah yang menjaga kebersihan sungai ialah manusia. Okey, takkanlah ikan pula yang nak perlu jaga kebersihan sungai. Okey, kerjasama
Jadi kerjasama mengekalkan kebersihan sungai ini dilakukan oleh manusia. Jadi kita kena mengajak orang ramai semua untuk bekerjasama melakukan pembersihan sungai. Okey. Jadi kita pun tulis. Kita perlulah bekerja sama. Okey. Kita perlulah bekerja sama mengekalkan kebersihan sungai. Yang Cikgu Aisyah highlightkan kuning ni ya. Baik. Apabila kita mengekalkan kebersihan sungai, alam sekitar akan terjaga. Okey, jadi kamu boleh gunakan penanda wacana. Selain itu, hidupan akuatik juga semakin terpelihara. Akhirnya semua boleh pulang ke habitat masing-masing. Okey? Jadi Cikgu Aisyah harap kamu boleh laksanakan muka surat 23, 24 dan ini muka surat 25. Okey? Muka surat 25. Okey, nampaknya Cikgu Aisyah punya pen tablet ni agak kurang memberikan kerjasama pada hari ni. Jadi Cikgu Aisyah nak minta maaf. Cikgu Aisyah tulis saja muka surat 25, 23, 24, 25. Kamu tuliskan sahaja di dalam buku aktiviti kamu dan apabila telah siap bolehlah hantar kepada Cikgu Aisyah dan juga cikgu yang mengajar kamu bahasa Melayu. Baik, sekian dahulu daripada Cikgu Aisyah. Selamat melakukan tugasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua murid.